Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu perkara yang amat mengejutkan kita sahabat semua apabila hari ini AMK telah membuat laporan polis. Kenapa? Kerana adanya hantaran yang mau mengugut Perdana Menteri kita sahabat-sahabat semua. Bukan ugutan biasa, tetapi adalah satu ugutan yang saya percaya ini adalah tindakan yang tidak bertamadun ya daripada pihak pembangkang, yang mana ya walaupun tidak dapat menerima kenyataan gagal untuk menyapu bersih ya seperti mana yang mereka mahu, tapi janganlah sehingga bertindak membuat ugutan untuk membunuh Perdana Menteri kita. Ini adalah satu tindakan yang amat tidak wajar sahabat semua. Ajaran siapakah ini? Kalau ini adalah ajaran daripada pihak pembangkang, ya memang salah. Bahwa PAS ini seperti mana Muhyiddin Yassin cakap adalah parti ajaran sesat. Sehingga begini mereka lakukan, satu yang sangat menyesatkan. Laporan polis telah dibuat. Jadi saya ingin membaca ya, apakah laporan polis dan apakah sebenar yang berlaku sehingga AMK ini membuat laporan polis ya terhadap individu ataupun hantaran yang berbaur mengugut Perdana Menteri kita. Jadi kalau kita lihat AMK buat laporan polis susulan hantaran mahu membunuh Perdana Menteri. Jadi menarik untuk kita kongsi bersama. Angkatan Muda Keadilan Selangor membuat laporan polis berhubung ugutan bunuh yang dibuat seorang individu terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Kerja AMK Selangor Muhammad Hafiz Abdullah berkata, hantaran berunsur ugutan menerusi media sosial terutamanya ugutan bunuh seperti itu seharusnya tidak berlaku. Ya, secara jelas telah mencerminkan ketidakmatangan mereka dalam politik. Tambah lagi, ia jelas sekali apa yang berlaku ini menunjukkan tahap ketaksuban yang tinggi individu berkenaan sehingga sanggup membuat naik kata-kata sedemikian. Tambahnya seharusnya sebagai individu yang waras, dia harus faham pilihan raya yang dijalankan melibatkan di negeri-negeri terlibat dan bukannya persekutuan sekaligus apa yang dilontarkan ini mencerminkan sikap tidak matang individu berkenaan, katanya selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam malam tadi. Pada Isnin, tular tangkap layar berkaitan satu ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri dipercayai berkaitan dengan PRN baru-baru ini. Individu terbabit dipercayai membuat naik hantaran berkenaan menerusi halaman Facebook sebelum ia ditangkap layar oleh netizen dan kemudiannya menjadi tular di media sosial. Sementara itu, tegas Muhammad Afif, seharusnya suasana selepas PRN perlu dalam keadaan harmoni dan penumpuan usaha ke arah pembinaan negara. Ya, PRN sudah pun berlalu dan tumpuan seharusnya perlu kepada agenda pembinaan negara. Namun apa yang dikesalkan, ada pihak yang cuba menangguk di air keruh, mengambil kesempatan menghamburkan kata-kata sebegini. Saya menggesa polis agar mengambil tindakan tegas dengan memastikan agar ugutan-ugutan sebegini tidak lagi berlaku di masa yang akan datang. Wow, ini sudah satu tindakan yang sangat melampau sahabat-sahabat semua. Kalau ia pun ia tidak berpuas hati kerana gagal, kerana kalah dalam PRN ini, sepatutnya tindakan seperti ini ya tidak berlaku. Ya, ini adalah satu cerminan ya bahawa ya ketaksuban ya mereka hari ini semakin membimbangkan sahabat-sahabat semua. Ya, apatah lagi dengan mengugut bunuh kepada pemimpin nombor satu negara kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang satu perkara yang tidak masuk akal. Jadi kita mengharapkan atas laporan polis ini, ya, Polis Diraja Malaysia segera mengambil tindakan kepada individu yang berkenaan. Itu dia. Dan ahli Parlimen Pasir Gudang juga membuat satu kenyataan hari ini, katanya Anwar jangan tunduk ya sentimen perkauman sempit demi undi, kata MP Pasir Gudang ini. Ini adalah kenyataan beliau. Apakah maksud beliau berkata seperti itu? Ya, mari kita lihat bersama kenyataan daripada MP Pasir Gudang ini. Katanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim digesa supaya tidak tunduk kepada tekanan. Di tengah-tengah kebimbangan, Kerajaan Madani mungkin bergerak ke arah fahaman kanan untuk merayu undi Melayu konservatif. Ahli Parlimen Pasir Gudang PKR Hasan Karim berkata
jika Anwar mau menonjol sebagai elit politik yang berwawasan untuk generasi yang akan datang, Hasan berkata Anwar mesti kekal teguh dengan visi madaninya untuk membina Malaysia berbilang kaum dan juga agama yang kukuh, demokratik dan juga bersatu. Tambah Hasim Karim juga, seorang pemimpin seperti Perdana Menteri jika dia layak digelar pemimpin tulen dan bukan hanya sebagai ahli politik biasa, mesti mempunyai wawasan untuk generasi yang akan datang dan tidak tunduk kepada objektif yang sempit dan opportunistik hanya untuk meraih undi dan juga memenangi pilihan raya, katanya. Saya menganggap sebarang percubaan Pakatan Harapan jika ada untuk bergerak lebih jauh ke arah ideologi dan dasar fahaman kanan semata-mata untuk meraih sokongan daripada orang Melayu yang konservatif dan bukan progresif dengan menggunakan naratif dan sentimen perkauman dan chauvinisme Melayu yang sempit dan tidak bertanggung, maka akan jauh lebih lagi mendekati ekstremisme yang dilarang oleh Islam, katanya ketika dihubungi Malaysia hari ini. Jadi menurut Hasan, secara peribadi dia akan menentang sebarang tindakan sedemikian kerana ia percaya bertentangan dengan prinsip reformasi dan keadilan sosial. Kerajaan persekutuan mesti mengekalkan pendekatan sederhana dalam dasar mereka, kata Hasan, yang turut mengingatkan bahawa Malaysia merangkumi warga negara Melayu dan bukan Melayu yang mempunyai hak yang sama di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Malaysia bukan sahaja mempunyai peratusan warga bukan Melayu yang sangat ketara, malah Hasan berkata orang asal Sabah dan Sarawak mesti diambil kira kerana majoriti penduduk di negeri ini tidak menganggap diri mereka sebagai orang Melayu. Sementara itu, Ketua Pemuda PH Kelvin Yee dalam berkata dia setuju bahawa kerajaan mesti berpegang kepada pendekatan sederhana dalam pentadbiran. Paling penting, kata Yee, kerajaan madani mesti menangani kebimbangan ekonomi rakyat tanpa mengira kaum dan memastikan dasar makronya diterjemahkan menjadi realiti di lapangan kehidupan. Ini termasuk pertumbuhan KDNK yang positif, inflasi yang lebih rendah dan peningkatan keyakinan pelabur menghasilkan pelaburan yang lebih baik dan berkualiti, katanya. Kita hanya boleh memecah gelombang itu dengan memperbaiki kehidupan rakyat, memperbaiki ekonomi dan membawa pembaharuan institusi, katanya. Bagaimanapun, Yee mengakui PAS dan BN perlu bermuhasabah dan melakukan bedah siasat terhadap kebimbangan Melayu pengundi. Mereka juga mesti mencari jalan untuk memenangi keyakinan pengundi Melayu tanpa menjejaskan sensitiviti mereka sambil tetap memerintah di peringkat pusat dan menangani kebimbangan bersama dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan miskin dan juga kelas pekerja. Sementara itu, Ketua Pemuda PKR juga Adam Adli berkata kerajaan tidak perlu menilai semula asas atau prinsip mereka. Sebaliknya, dia berkata pendekatan dan cara mereka menyampaikan mesej mereka perlu mereka yang mesti diubah. Bahasa yang kita pertuturkan mesti bergemah di kalangan orang ramai. Apa yang kita hadapi adalah maklumat yang salah, propaganda mengelirukan yang didorong oleh kebencian kaum dan agama serta prejudis, kata Adam, yang juga timbalan Menteri Belia dan Sukan. Jelasnya lagi, nilai asas kerajaan madani sudah selari dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Melayu tanpa perlu memudaratkan negara berbilang bangsa. Oh, itu antara kenyataan daripada 3 pemimpin yang ada di dalam kerajaan perpaduan ini, khususnya di dalam Parti Pakatan Harapan. Jadi sekali lagi sahabat semua, ya, kita mengharapkan dan kita tahu bahawa apa yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini, ya, semestinya lebih menjurus kepada agenda membangunkan negara kita, ya, menjaga kebajikan rakyat. Tidak lain daripada itu. Itulah yang menjadi keutamaan kepada Perdana Menteri kita. Seperti mana yang kita nampak, ya, Perdana Menteri mahu memuktamadkan, ya, dan juga menoktakan kemiskinan tegar yang diperlekehkan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS. Kononnya perkara itu mustahil untuk dilakukan dan sebagainya. Jadi kita berharap dengan perkara seperti ini, ya, kita berharap juga supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa sehat, dilindungi keselamatannya, seperti mana hantaran satu ini menyatakan mengugut Perdana Menteri untuk membunuh beliau. Ini adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita mengharapkan dan kita berdoa supaya Perdana Menteri yang ada, Datuk Seri Anwar ini, sentiasa berada dalam jagaan, ya, dan juga sentiasa sehat untuk mengapply dan memacu negara kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan anda? Adakah anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, ya. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah
Jangan menjadi seperti Walan-Walantin, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng takut Anwar GTA apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak dalam kepalanya. Alright, jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.